berterima kasih kepada bantuan dan jaga menjadi perintah daripada ini. Jadi macam masalah kita ini sebagai bagi Ustaz kemudian aku tanya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid serta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya bagi menunggu waktu isyak. Daripada kita membuat perkara-perkara yang lalai, kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Fardu Ain dalam bab fiqh, iaitu bab fiqh manhaji ala mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan haid. Yang mana haid ini dari segi bahasa ia bermaksud mengalir, dan dari segi syarak dia adalah darah yang semula jadi. Dia adalah darah semula jadi daripada perempuan yang normal dan keluar daripada pangkal rahim perempuan yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu-waktu tertentu. Jadi ini maksud haid. Haid ini dari adalah darah yang semula jadi yang keluar daripada perempuan. Kalau lelaki yang keluar darah tu, itu bukannya darah haid. Jadi kita telah belajar berkenaan dengan haid dan juga umur balik, tanda balik apa, itu daripada kanak-kanak lah. Jadi ibu bapa ataupun atuk nenek perlu tahu berkenaan dengan tanda-tanda balik ni. Kerana apa? Kerana budak kecil ni kadang-kadang dia tak tahu. Bila dia tak tahu, jadi apa-apa beban ke atas ni dia tak tahu. Contohnya dia dah keluar air mani, dia ingatkan perkara itu saja-saja ingat macam seronok. Sedangkan ketika itulah dia perlu untuk menunaikan sembahyang. Maknanya dia dah jadi seorang yang mukallaf. Dan jika dia tinggalkan solat, contohnya umur 9 tahun, dia dah balik, tapi umur form 1 masuk asrama baru tahu, oh ini dah balik rupanya. Maknanya berapa tahun dia tinggalkan sembahyang? 4 tahun contohnya kan, dia tak sembahyang. Mak ayah biarkan dia. Mak ayah macam mana nak tahu? Mak ayah saya nak tahu dia dah balik ke belum, dia dah keluar mandi ke, dah belum ke, kita tak tahu. Jadi anak-anak ni kita kena selalu pantau, kena selalu tengok macam mana keadaan dia. Sudah itulah kita kena nasihatkan dia bahawa kalau dia dah balik, dia diwajibkan untuk dia sembahyang, untuk dia berpuasa dan sebagainya. Jadi tanda-tanda balik ini tuan-tuan perlu tahulah untuk tunjuk ajar kepada anak-anak tuan-tuan. Dan juga tempoh haid, dia ada tempoh paling singkat,
tempoh paling lama dan tempoh kebiasaannya. Tempoh paling singkat bagi haid ini 24 jam lah. Maknanya 24 jam itu sama ada berterusan ataupun sikit-sikit keluar, ataupun sikit-sikit ataupun terputus-putus. Jadi kalau keluarnya darah 24 jam, walaupun 15 hari, kalau tak cukup 24 jam keluar darah itu, jadi itu bukannya darah haid. Jadi kalau tempoh 15 hari itu, contoh satu hari keluar 1 jam, keluar 1 jam sahaja darah. Maknanya 1 kali 15 jam keluar darah. Jadi tak cukup 24 jam, maka dekat situ dia bukannya darah haid. Dia adalah darah istihadah yang kita akan bincangkan. Jadi itu adalah berkenaan dengan darah haid. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan masuk berkenaan dengan darah istihadah. Kita akan membicarakan bahawa istihadah ini adalah selain daripada darah haid, selain daripada darah nifas. Jadi apa-apa yang kita belajar daripada darah haid, dia bukanlah darah istihadah. Jadi seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan darah nifas. Jadi darah istihadah ialah darah penyakit. Dia ni adalah darah penyakit yang keluar melalui urat di hujung rahim yang dikenali sebagai al-azil. Jadi dia adalah urat darah yang keluar daripada urat. Sedangkan daripada kalau haid, dia adalah daripada pangkal rahim. Pangkal rahim tu dia ada urat di hujung dia tu. Di hujung rahim tu ada urat. Yang tu adalah dikenali sebagai al-azil. Kalau keluarnya darah daripada urat, daripada pangkal rahim itu, dia dikenali sebagai darah istihadah. Urat, kalau urat ni dia darah dia tu macam kurang sikit color dia. Dia tak sama macam darah yang keluar daripada pangkal rahim. Pangkal rahim ini contoh color dia hitam. Jadi kalau dia keluar daripada urat tu, color dia tu kurang sikit. Maknanya kalau darah haid itu adalah darah hitam, kemungkinan yang keluar daripada urat itu adalah warna merah. Kita telah belajar bahawa tingkatan-tingkatan color dia tu untuk menentukan darah haid itu berdasarkan color-color tu. Color apa sekalipun dia adalah darah haid kecuali warna putih. Contohnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada 5 tingkatan kepekatan color tersebut. Pertama sekali adalah hitam kemerah-merahan. Yang kedua adalah merah. Yang ketiga adalah kuning. Keempat adalah warna Yang ketiga adalah warna perang-perang. Perang-perang. Yang keempat adalah kuning. Yang kelima adalah warna yang keruh. Jadi itu adalah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau seorang perempuan itu dia tak normal, contohnya keluar darah warna apa? Warna hijau. Adakah itu adalah darah haid? Ya, tetap juga darah haid. Apa-apa keluar sekalipun warna darah itu selain warna putih, ia adalah darah haid. Kalau ada warna putih, itu bukannya haid, itu keputihan. Jadi kalau ada tingkatan-tingkatan itu daripada pangkal rahim, dia lagi pekat, kebiasaannya lagi pekat daripada darah yang keluar daripada urat rahim tu. Kalau ada warna pangkal rahim hitam, kemungkinan urat yang keluar itu warna putih, warna merah kemerah-merahan ataupun warna perang ke, warna kuning ke, ada rendah sikit. Sebab apa? Dia keluar daripada melalui urat di hujung rahim yang dikenali sebagai al-azil. Jadi itu adalah maksud darah istihadah. Jadi darah istihadah ini dia membatalkan wuduk. Dia batal wuduk tu kalau dia keluar. Tetapi tidak mewajibkan mandi, bahkan wajib bersolat dan berpuasa. Jadi darah istihadah ini kalau ada selalu keluar, dia membatalkan wuduk. Kerana apa? Kita telah belajar bahawa apa-apa yang keluar daripada sama ada depan ataupun belakang, dubul atau kubul, apa-apa sekalipun, walaupun benda itu suci sekalipun, kalau dia keluar daripada kedua-dua laluan itu, dia tetap membatalkan wuduk kita. Jadi kalau darah istihadah ini, kalau dia keluar, dia membatalkan wuduk itu, dan kemudian dia tidak mewajibkan mandi. Bahkan dia perlu untuk membersihkan darah istihadah tersebut, dan dia kena wajib bersolat dan juga berpuasa. Jadi perempuan yang istihadah hendaklah membasuh darah istihadahnya dan memakai kain lampin, berwuduk setiap kali fardu solat dan juga bersolat. Jadi ini adalah tutorial
tutorial macam mana perempuan yang selalu keluar darah darah istihadah. Perempuan yang selalu keluar darah istihadah, ataupun seseorang yang selalu terkentut-kentut. Ada juga orang yang tu pantang seminit kontut, kontut. Ada juga yang selalu kencing tak lawas, ataupun selalu kencing sikit-sikit ni. Jadi macam mana cara nak buat? Jadi dia perumpamaan dia, perempuan yang istihadah, first kali kalau masuknya waktu solat tersebut, dia perlu membasuh darah istihadah itu. Maknanya kena bersihkan daripada keluar darah itu. Kalau ada lampin yang dah berdarah, kena sapu, kena buang, dan juga kena bersihkan, ganti dengan memakai kain lampin yang baru. Maknanya kena bersihkan. Bahkan dalam kitab fiqh mengatakan sumbat dengan kain kapas. Sumbat dengan kapas, sumbat ke dalam kemaluan perempuan tu. Sumbat ke dalam kemaluan perempuan tu, tetapi bukan pada waktu berpuasa. Kalau waktu berpuasa, batal puasa tu. Sebab apa? Sebab perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan ke dalam anggota-anggota badan. Jadi anggota yang ke bawah itu pun dikira sebagai anggota. Kalau orang perempuan itu berpuasa, dia mempunyai darah istihadah, dia tak boleh masukkan kapas itu ke dalam kemaluannya. Jadi dia boleh memakai kain lampin. Dan juga apabila waktu dia perlulah berwuduk. Berwuduk, dan juga wuduk dia tu hanya sah untuk satu solat fardu sahaja. Maknanya kalau ada sembahyang zuhur, masuk je waktu zuhur pukul 1.30, dia perlu membersihkan ni semua tu, dan juga memakai kain lampin, dan juga berwuduk ketika masuk waktu. Kalau dia tak berwuduk di luar waktu solat, contohnya pukul 12 dia nak ambil wuduk, jadi wuduk dia tu tidak sah. Tidak sah. Wuduk dia tu kena ambil ketika mana dia sudah masuk waktu solat. Sudah masuk waktu solat, ketika itulah baru dia berwuduk, dan kemudian barulah dia kena solat. Dan solat dia tu tak boleh berlengah-lengah. Contohnya time wuduk, time itulah borak dengan kawan sebelah. Kawan sebelah time itulah nak masak, nak minum air. Jadi perbuatan-perbuatan yang melengahkan masa boleh menyebabkan wuduk dia tu tidak sah, dan juga kena bersihkan balik. Jadi tak boleh melengah-lengahkan. Sebab apa? Takut darah itu keluar lebih banyak. Jadi ketika dah sembahyang, kita tengok keluar darah lagi, jadi kat situ dimaafkan. Maknanya boleh meneruskan sembahyang, dan juga boleh meneruskan solat-solat sunat yang lain, ataupun membaca Al-Quran sehinggalah masuk waktu asar. Dia kena wuduk dia tu automatik terbatal. Kalau dia nak sembahyang asar, wuduk dia tu batal, dia kena buat perbuatan macam permulaan tadi. Maknanya kena buang pampers dia tu, kena bersihkan balik, ganti pampers yang baru, kena berwuduk ketika masuknya waktu asar, dan juga sembahyang tanpa melengahkannya. Melengahnya ni tu tak boleh terlampau lama lah. Contoh 5 minit lebih pun dah kira melengah-lengahkan. Jadi sebab itu orang yang istihadah juga kepada orang yang selalu terkencing-kencing, itu candulah cara dia hendak berwudu ataupun hendak bersembahyang. Contohnya kalau orang yang selalu keluar air mani, contohnya dia ni selalu mimpi, sikit-sikit mimpi keluar, sikit-sikit mimpi keluar. Jadi macam mana cara dia? Cara dia kena mandi wajib lah. Mandi wajib dia tu setiap kali dah masuk waktu zuhur. Contoh nak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur dulu, baru dia mandi wajib, kemudian dia kena sembahyang. Dan juga mandi wajib itu hanya sah untuk satu solat fardu sahaja. Kemudian kalau nak masuk waktu asar, dia kena mandi wajib lagi. Ini yang selalu keluar air mani lah. Tapi jarang kita ada. Tapi ada, memang ada kes macam ni. Sebab itu ulama membahaskan. Jadi kalau orang tu selalu keluar air mazi, macam mana lah hukum orang yang istihadah ini? Mana kena bersihkan air mazi dia tu, kat sependar dia tu. Bukannya kena basuh sependar tu, cukup mengalirkan air dekat atas air mazi tu sehingga hilang kekotoran najis itu. Kemudian perah sikit, sembahyang lah. Jadi macam tu senang ya. Bukan nak kena basuh, kena rampai, lama proses tu. Dia cukup mengalirkan air tu, perah, lepas tu boleh sembahyang. Air mazi ke, air wadi ke, selain daripada air mani, boleh untuk membersihkan najis tersebut, berwuduk dan juga sembahyang terus. Tapi kalau istihadah, dia kena memakai kain lampin.
Macam air mani juga, air mazi juga kena pakai lampin. Maknanya setiap kali nak sembahyang lain kena tukar-tukar. Kena tukar-tukar lampin tersebut. Ataupun kita pakai kain, kalau kita lelaki kan, pakailah tisu. Tisu ke apa ke, kapas ke kan, yang menghalang lebih banyak keluar benda-benda tersebut. Ini adalah tutorial bagi perempuan yang istihadah, macam mana dia nak bersolat dan sebagainya. Dia kena solat. Dia darah haid ini kalau dia keluar, dia tak boleh solat. Tetapi darah istihadah ini kalau keluar, dia kena boleh dia bersembahyang, boleh dia berpuasa, boleh dia nak bersama dengan suami dia. Walaupun time tu dah keluar darah istihadah sekalipun, lelaki boleh bersama dengan perempuan tersebut. Bersama tahu tak? Bersamalah. Ini berdasarkan hadis daripada Fatimah binti Abu Hubaish radhiyallahu anha. Dia kedatangan darah istihadah, lalu lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haidah fa innahu damun aswadu yu'raf, fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salah, fa idza kana al-akhar fatawadda'i wa salli fa innama huwa irqun." Maksudnya, jika darah haid, ia biasanya hitam, dia lebih pekat lah. Maknanya dia keluar daripada pangkal rahim. Kalau keluar daripada urat, kebiasaannya darah tu kurang pekat sikit. Jadi jika ia bersifat demikian, janganlah bersolat. Dan jika sebaliknya, berwudulah dan dirikanlah solat, kerana darah itu ialah darah penyakit. Maknanya dia kena berwudu, kena dirikan sembahyang. Kerana apa? Kerana darah itu adalah darah penyakit. Dia bukannya darah semula jadi, bukannya darah normal yang kebiasaan yang keluar daripada perempuan. Dia adalah darah penyakit. Riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Seterusnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Fatimah binti Abu Hubaish menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustihadu fala adhur, afada'u salah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, innama dhalika irkun wa laysa bihaidah, fa idza aqbalat haidatu fatruki salah, fa idza dhahaba qadaraha faghsili anki ad-dama wa salli." Maksudnya, wahai Rasulullah, aku ni perempuan yang didatangi darah istihadah dan masih belum bersuci. Adakah aku perlu meninggalkan solat? Jadi jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu, kerana darah itu ialah darah penyakit, bahkan bukannya darah haid. Ketika kedatangan haid, tinggalkanlah solat, dan apabila tempohnya habis, hendaklah kamu mandi membersihkan diri daripada darah dan dirikanlah solat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis bahawa dalil menunjukkan kalau seseorang itu keluar darah istihadah, dia perlu membersihkan diri dia tu, barulah kena sembahyang. Dan juga darah istihadah ini berlaku apabila tidak cukup tempoh minimum, iaitu 24 jam. Pertama sekali dia tak cukup tempoh minimum 24 jam. Contohnya keluar 17 jam sahaja. Selama 15 hari itu keluar 17 jam sahaja, itu adalah darah istihadah. Ataupun daripada 1 hari bulan sampailah 18 hari bulan, asyik keluar darah je. Jadi 1 hari bulan sampailah 15 hari bulan, itu adalah darah haid. Itu adalah darah haid, maknanya dia tak boleh sembahyang. Jadi setelah tamatnya tempoh maksimum 15 hari itu, dia hendaklah bersuci. Contohnya pukul 11 pagi 1 hari bulan tu, maknanya 15 hari bulan 11 pagi dia tak keluar, tak habis-habis kat darah tu, maknanya tempoh dia tu telah tamat 15 hari tersebut. Maka dia perlu membersihkan darah itu, kena mandi wajib, dan kemudian barulah dia kena bersolat. Kena buat tutorial lah, macam darah istihadah tadi, perempuan yang istihadah tadi. Maknanya hari yang ke-16 dia perlu mandi, dia kena mandi wajib, dan juga solat macam biasa. Sebab apa? Yang darah yang selebih dia tu adalah darah istihadah. Contohnya 3 hari keluar darah je kan, jadi itu adalah darah istihadah. Dan kemudian contoh 1 hari bulan sampai 15 hari bulan keluar darah, itu adalah darah haid. Kemudian tak cukup tempoh suci. Contoh 15 hari tempoh minimum tempoh bersuci,
Contohnya 1 hari bulan sampai 15 hari bulan keluar darah, kemudian dah stop lah, kemudian dia mandi, dia sembahyang, kemudian tak sampai beberapa hari, contohnya 25 hari bulan keluar darah balik. Jadi darah itu adalah darah istihadhah. Contohnya sebab apa? Tak cukup lagi tempoh minimum tempoh bersuci, iaitu 15 hari tempoh bersuci. Maknanya gap antara 2 haid itu tempoh hanya minimum adalah 15 hari. Jadi kalau tengah-tengah tu tiba-tiba keluar darah, itu adalah darah istihadhah. Dia kena buat tutorial macam mana perempuan yang istihadhah hendak bersolat. Jelas ya? Jadi perempuan yang istihadhah ini kena tahu. Kena tahu macam mana darah dia tu, kena tengok kalender. Sebab tu perempuan yang haid ini dia kena tahu kira matematik. Contohnya dalam 1 bulan tu berapa kali dia keluar darah. Contohnya kebiasaannya perempuan 7 hari. 7 hari keluar darah haid. Dan kebiasaannya tempoh dia bersuci adalah 23 hari. Tetapi minimum adalah 15 hari. Sepanjang 15 hari tu cek ada keluar darah ke tidak keluar darah. Kalau keluar darah, itu adalah darah istihadhah. Kena berhati-hati. Dan juga contohnya 15 hari itu tak sampai 24 jam. Jadi daripada awal hari 1 hari bulan sampai dah 15 hari bulan, tak cukup 24 jam. Jadi dia kena qada balik 1 hari bulan tu sampai 15 hari bulan tu. Dia kena qada balik solat dia. Kena qada balik solat daripada 1 hari bulan sejak dia tak start sembahyang tu sehinggalah 15 hari bulan. Sehinggalah 15 hari bulan tu dia kena qada balik solat dia. Kerana apa? Kerana darah itu adalah darah haid, darah istihadhah, bukannya darah haid. Yang sebab apa? Darah haid tempoh minimum adalah 24 jam keluar terus menerus ataupun terputus-putus. Tetapi dia tak cukup 24 jam. Darah itu adalah darah istihadhah dan juga dia kena qada balik solat dia. Dia kena qada balik solat dia. Adakah perbuatan itu dosa? Tidak. Kerana apa? Kerana dia tidak tahu sama ada itu darah haid ataupun darah istihadhah. Jelas ya? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, jadi kita teruskan pula di dalam perkara yang diharamkan kerana haid. Ini perkara yang diharamkan kerana haid, bukan kerana istihadhah. Pertama sekali, apabila orang itu dalam keadaan haid, dia tak boleh bersolat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, sujud tilawah, sujud syukur, semuanya tak boleh. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Fatimah binti Abu Hubaish radhiyallahu anha tentang istihadhah yang lalu. Kemudian yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh dan menanggungnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perkara yang diharamkan kerana janabah. Jadi perempuan yang dalam keadaan haid, dia tak boleh nak membaca, dia tak boleh lafazkan ayat Quran itu kalau niat dia hendak membaca Al-Quran. Tetapi kalau niat dia nak berzikir, contohnya baca doa makan ataupun doa naik kerendaan, itu daripada ayat Quran. Jadi dia boleh baca dia dengan niat untuk berzikir. Tetapi kalau niat dia untuk membaca Al-Quran, kat situ hukumnya adalah haram. Kerana apa? Dia dalam keadaan haid. Dan juga menyentuh dia. Menyentuh Al-Quran tidak boleh, melainkan kalau Quran itu adalah Quran tafsir, dan tafsir dia tu lebih banyak daripada kandungan Al-Quran tersebut. Jadi barulah boleh pegang. Dan menyentuh Al-Quran ini, kalau dia adalah Quran, tidak boleh sentuh lah. Sama ada kulit dia ataupun dan sebagainya, tidak boleh kita sentuh. Dan kemudian contohnya ada gantungan, contoh dekat situ surah As-Sajdah, gantung dekat dinding. Boleh tak orang yang dalam keadaan haid ataupun berjanabah pegang surah Sajdah tersebut? Boleh ke tidak? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ia adalah Al-Quran. Dan juga kita niatkan untuk kita tulis tu sebab nak membaca. Sebab apa? Imam setiap pagi Jumaat dia nak baca surah Sajdah, dia tengok depan tu. Jadi niat orang nak tulis surah Sajdah ni gantung ke depan tu adalah untuk membaca. Kat situ tak boleh kita sentuh Al-Quran tersebut. Tapi kalau macam ni boleh tak kita sentuh? Macam Allah, Muhammad, ada tulisan khat ni, boleh ke tidak kita pegang? Jawapan dia boleh. Sebab apa? Bukannya niat penulis itu untuk
untuk orang untuk membaca, tetapi untuk bertabaruk ataupun mengambil berkat ataupun untuk hiasan dekat dinding. Jadi dekat situ boleh orang yang dalam keadaan haid ataupun berjanabah untuk pegang ayat Al-Quran tersebut. Macam ini kan, ayat ini bukan kita nak baca, kita nampak ke tulisan kocik-kocik tu. Jadi tulisan tu adalah untuk hiasan, boleh dipegang. Dan juga orang yang dalam keadaan haid ataupun berjanabah ini, kalau tafsir Al-Quran itu, kalau dia pegang, tak ada masalah. Tetapi kalau dia pegang Al-Quran, contohnya isi Al-Quran, ayat Al-Baqarah contohnya dia pegang, jadi kat situ tak boleh. Kalau dia pegang kitab Al-Quran, pegang tafsir, boleh. Tetapi kalau dia pegang isi Al-Quran, contohnya dia menulis, contohnya dia belajar tafsir Al-Quran, dia bawa kitab tafsir, jadi dia menulis, dia tangan tu sentuh isi Al-Quran, dan itu tak boleh. Kalau macam tu tak boleh. Kerana apa? Walaupun memegang tafsir, dia tak boleh memegang isi kandungan Al-Quran. Kalau nak pegang kulit dia, pegang terjemahan dia, boleh pegang. Tetapi kalau nak pegang isi Al-Quran tu, tidak boleh. Ini bagi yang ada tafsir Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran yang betul-betul, tak boleh lah, walaupun kulit, walaupun apa sekalipun. Jelas Jadi kalau gantung-gantung ni, kena tengok niat penulis tersebut. Kalau tulis untuk orang membaca, kat situ tak boleh sentuh dah. Tapi kalau niat untuk menghias dinding ataupun untuk bertabaruk, mengambil berkat, jadi kat situ boleh kita pegang, walaupun dalam keadaan haid ataupun berjanabah. Dan juga menanggungnya. Menanggungnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perkara yang diharamkan kerana janabah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berhenti di dalam masjid. Orang yang berhaid ini tidak haram melintasinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam perkara yang diharamkan sebab janabah. Jadi orang yang dalam keadaan haid, kalau dia nak berhenti dalam masjid, haram hukum dia. Tetapi kalau dia nak melintas, dia kena tengok keadaan diri dia tu. Kalau keadaan diri dia tu, dia yakin kalau dia lintas dekat masjid ketika itu, darah dia pasti keluar, kat situ hukumnya adalah haram. Kerana walaupun dia nak melintas sahaja, tetapi darah haid itu keluar, jadi kat situ hukumnya haram, kerana dia boleh mencemarkan masjid tersebut. Tetapi kalau dia lalu melintas sahaja, tetapi dia yakin tidak akan keluar darah haid tersebut, maka dekat situ boleh lalu, sekadar untuk melintas sahaja. Ini kena tengok perbahasan hukum. Berhenti dekat masjid walaupun dia yakin darah itu tak akan keluar, tetap haram. Dia dibolehkan ketika untuk melintas sahaja. Kalau dia yakin darah itu tidak keluar, boleh lintas. Tapi kalau dia yakin keluar darah, tengok ni macam keluar darah je ni kan, jadi kat situ dia tak boleh nak melintas dia. Jadi apa dalilnya? Antara dalil yang menunjukkan bahawa tidak haram melintas di dalam masjid selain daripada dalil yang lalu ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawalini al-khumrah minal masjid, faqultu inni haid, faqala inna haidataki laysat fi yadiki." Maksudnya, ambilkanku sejadah dari masjid. Lalu aku berkata, aku dalam keadaan haid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haid bukan pada tangan kamu. Riwayat Muslim. Jadi orang yang dalam keadaan haid boleh untuk masuk melintas, ambil sejadah ataupun tinggal barang, boleh ambil sekadar untuk melintas sahaja. Dan juga rumah Rasulullah ini berdekatan dengan masjid. Contohnya ini kawasan masjid, yang sebalik tirai itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu masjid berdekatan. Aisyah ambil sejadah melalui tangan dia sahaja, dan tangan itu bukannya yang keluar darah haid. Yang keluar darah haid adalah terdapat pada kemaluannya. Jadi dia mengambil sejadah menggunakan tangan dia, tidak mengapa, walaupun sebelah tangan sahaja. Jelas Dalil seterusnya daripada Maimunah radhiyallahu anha, katanya, taqumu ihdana bil khumrah ilal masjid fatabsutuha wa hiya haid. Maksudnya, seorang daripada kami membawa sejadah ke dalam masjid, lalu dia menghamparkannya sedangkan dia dalam keadaan haid. Riwayat An-Nasa'i. Jadi orang yang membawa sejadah ke dalam masjid lalu dia menghamparkannya sedangkan dia dalam keadaan haid,
kalau ikutkan tak boleh. Tetapi dia nak melintas sahaja, itu dibolehkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah seorang yang dalam keadaan haid, dia tak boleh bertawaf. Dalil diharamkan tawaf telah dijelaskan dalam bab janabah. Dalil seterusnya ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kharajna la nura illa al-hajj falamma kunna bisarafin hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anufistu qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam faqadi ma yaqdi al-hajj ghayra an la tatufi bil bait wa fi riwayah hatta tadkhuri. Jadi maksudnya kami berihram kerana menunaikan haji. Apabila kami sampai di Saraf, aku kedatangan haid. Siapa kedatangan haid ni? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku yang sedang menangis. Kenapa? Lalu bertanya, apakah masalah kamu? Kenapa tiba-tiba nangis ni? Adakah kamu didatangi haid? Aku menjawab, ya. Jadi Aisyah kata, ya, aku dalam keadaan haid. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah atas perempuan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Buatlah sebagaimana yang dibuat oleh orang yang menunaikan haji, kecuali tawaf di Kaabah. Dalam riwayat lain, sehingga aku suci. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dekat sini ulama membahaskan macam mana seseorang perempuan itu apabila dia nak menunaikan haji, dia tak nak, dia risau kalau keluar darah haid ketika musim haji, ataupun nak sampai ke Saraf, ataupun nak menunaikan haji, boleh tak dia makan ubat? Jawapan dia adalah boleh. Boleh dia nak makan ubat untuk menahan supaya darah haid itu tidak keluar. Dengan syarat ia tidak memudaratkan perempuan tersebut dan juga mendapat keizinan suami dia. Jadi dua syarat ni kena patuhlah. Dan kalau ubat itu boleh memudaratkan dia tak boleh nak makan ubat tersebut. Macam mana tahu mudarat ataupun tidak mudarat? Kena dapat khidmat nasihat doktor. Kalau doktor khabar tak ada mudarat apa pun, makan dah. Jadi kalau syarat pertama dah lepas, tengok ada suami ke tak. Kalau ada suami, minta izin suami. Kalau suami izinkan, barulah boleh makan ubat penahan untuk keluar darah haid itu, dan juga boleh untuk menunaikan fardu haji. Dan ada risiko lah selalunya makan ubat ni. Selalunya risikonya adalah kitaran haid itu dah tidak tersusun ataupun tidak terancang lagi dah. Contoh sebulan 7 kali kebiasaan dia, tiba-tiba sikit-sikit keluar darah, sikit-sikit keluar darah. Itu kesan sampingan lah. Maknanya kena adab risiko tu lah. Walaupun dibenarkan dia adalah ada risiko kesan sampingan itu. Jadi sebab itu kalau perempuan itu normal keluar darah, kemudian selepas makan ubat itu dia dah tak normal, jadi dia kena belajar perbahasan bab haid ini. Kerana apa? Kerana dia tak dapat nak bezakan darah haid ke darah istihadah ini. Dia ada perbahasan-perbahasan, dia ada ciri-ciri perempuan itu adalah darah haid ataupun tidak. Salah satunya tengok warna, tengok bau. Kalau bau itu lebih busuk, itu darah haid lah. Kalau darah istihadah ni dia kurang sikit bau dia. Itu cara-cara lah. Maknanya perempuan itu perlu kena tahu lagi berkenaan dengan haid dan istihadah ini. Okey, ini adalah hadis daripada Aisyah mengatakan orang yang tawaf dalam keadaan haid adalah diharamkan. Dan juga perkara lain yang diharamkan kerana haid, melintas atau lalu dalam masjid dikhawatiri mencemarkannya kerana darah haid adalah najis. Oleh itu haram mencemarkan masjid dengan najis atau benda-benda lain yang kotor. Sebaliknya jika selamat, maka halal baginya melintasinya. Ini telah kita bahaskan. Lintas, kalau yakin tidak mencemarkan masjid, boleh masuk. Kalau mencemarkan masjid, tak boleh masuk. Haram hukum dia. Yang kedua adalah berpuasa. Perempuan yang haid ini tidak boleh didatangi haid, tidak harus berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun sunat. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang maksud orang perempuan yang kurang agamanya. Baginda menjawab, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan yang haid tidak boleh bersolat dan berpuasa? Jadi sebagaimana maksud hadis di atas, begitu jugalah apa yang disepakati oleh para ulama.
Walau bagaimanapun mereka wajib mengqada puasa fardu yang ditinggalkan setelah suci daripada haid, tetapi tidak wajib mengqada salat. Jadi justru apabila haid ini berhenti, dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Jadi yang kedua, perkara lain yang diharamkan kerana haid adalah berpuasa, iaitu berpuasa sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Dan juga kalau perempuan itu tamatnya tempoh keluar darah itu sebelum subuh, time ketika itu dia nak berpuasa, jadi hukum dia walaupun dia tidak mandi, dia boleh meneruskan puasa dia tersebut. Kalau dia nak sembahyang mandi wajib ketika pukul 6.30 contohnya, jadi dibolehkan. Sebab apa? Syarat sah puasa bukannya perempuan itu disebabkan kedatangan, bukan sebab dia belum mandi wajib, tetapi disebabkan dia datang haid. Contohnya darah haid dia dah berhenti sebelum masuk solat subuh, waktu subuh, jadi dia boleh meneruskan puasa, dia boleh makan, dia boleh makan dan sebagainya. Kemudian nak sembahyang, dia kena mandi wajib. Kemudian dia sembahyang subuh, dia boleh meneruskan puasa dia tu. Dan juga perempuan ketika bulan Ramadan dia berpuasa, tiba-tiba pukul 2 petang, 2 petang dia keluar darah haid. Jadi dekat situ dia disunatkan untuk imsak. Imsak ini bermaksud menahan daripada pukul 2 sampai pukul 7, dia tak perlu nak makan. Sunat dia tak makan. Kalau dia nak makan tak ada masalah, tapi sunat dapat pahala kalau dia imsak, maknanya dia menahan. Kalau perempuan itu dalam keadaan haid pukul 2 petang, jadi dia tetap kena puasa lah. Walaupun puasa itu dia kena qada balik kerana apa? Ada haid. Jadi hukum ini berdasarkan hadis daripada Muazah, katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, qultu ma balul al-haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah? Qalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i as-shaum wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Maksudnya, mengapa perempuan yang haid wajib mengqada puasa dan tidak wajib mengqada salat? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kami telah didatangi haid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kami. Lalu baginda menyuruh kami mengqada puasa dan tidak menyuruh mengqada salat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hikmahnya di sini, salat itu banyak dan akan membebankan orang yang mengqadakannya. Hal ini berlainan dengan puasa. Jadi kalau nak mengqadakan solat itu banyak, jadi dia susah nak qada. Jadi kalau orang yang perempuan itu datang haid 7 hari pada bulan Ramadan, dia boleh mengqadakan puasa dia tu selama setahun. Maknanya sebelum masuknya bulan Ramadan yang akan datang, dia boleh nak qada. Maknanya tempoh dia tu panjang. Jadi dia boleh nak qada puasa itu bila-bila masa. Sebab itu diwajibkan perempuan yang setelah habis haid, dia perlu qada puasa dia. Perlu qada puasa dia, tetapi tidak perlu nak qada solat dia. Itu yang seterusnya adalah persetubuhan, bercumbu-cumbuan dan menggauli isteri di antara pusat dengan lutut. Jadi lelaki, kalau perempuan itu datang haid, tak boleh nak melakukan persetubuhan antara pusat hingga lutut. Maknanya tak boleh nak membuat apa-apa perkara yang menyeronokkan di antara pusat dan lutut. Kalau bercumbu-cumbuan, menggauli isteri di antara pusat dengan lutut, tidak boleh. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Janganlah bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Dan juga hadis yang lain pula ialah daripada Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li mina imraati wa hiya haid?" Qala laka ma fawqal izar
Maksudnya apakah yang boleh aku lakukan terhadap isteriku dalam keadaan haid? Baginda menjawab, yang boleh bagi kamu ialah menggaulinya di atas kain, maknanya di atas pusat. Boleh untuk bersama dengan isteri itu antara kepala sampai pusat sahaja. Antara pusat hingga ke lutut tidak boleh. Setelah dia bersuci, darah haid itu dah berhenti, dia bersuci, kemudian barulah boleh menggaulinya menurut yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa yang tidak disyaratkan untuk mandi wajib hanyalah puasa sahaja. Puasa, kalau perempuan itu berhenti darah haid sebelumnya waktu masuk solat subuh, dia boleh meneruskan puasa dia. Tetapi kalau solat, dia tak boleh solat selagi dia tidak bersuci. Begitu juga kalau dia nak bersama dengan suami dia, dia kena bersuci terlebih dahulu, barulah boleh bersama dengan suami dia. Ini hukum berkenaan dengan perempuan yang sedang haid. Dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang sebegini. Dan ada juga dalam kitab lain mengatakan perempuan yang dalam keadaan haid, dia lelaki tak boleh menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Hukumnya adalah haram. Maknanya talak bid'i, talak yang haram. Dan dia tidak boleh. Kalau perempuan yang hamil, bolehlah perempuan yang hamil, tapi dia boleh menyebabkan perempuan tu emosi, jadi menyebabkan bahaya dekat situ. Walaupun dibolehkan, tidak digalakkan. Macam itulah. Kalau perempuan dalam keadaan haid, diharamkan. Kerana apa? Diharamkan untuk menceraikan isteri ketika dalam keadaan haid, kerana boleh memanjangkan tempoh iddah tersebut. Contohnya tempoh iddah bagi perempuan yang dalam keadaan haid, diceraikan ketika dalam keadaan haid, dia kena menahan dirinya iddah selama 3 kali suci. 3 kali suci. Bayangkan kalau dia diceraikan ketika haid, jadi tempoh dia tu untuk habis iddah dia tu panjang. Jadi boleh menyebabkan perempuan itu terseksa dan sebagainya. Sebab itu ulama Allah SWT mengatakan haram perempuan diceraikan ketika dalam keadaan haid. Jelas kan? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Jelas. Berkenaan dengan haid ni faham Kalau ada anak, ada isteri ke apa ke, boleh belajarlah. Ataupun boleh belajar lebih mendalam. Ini secara umum sahaja. Contoh perempuan tu dia tak normal, darah haid ke darah istihadah, dia kena rujuk ustaz-ustaz yang lebih pakar berkenaan dengan bab haid dan istihadah ini. Kerana apa? Kerana banyak perbezaan. Tak semua perkara yang ijma' ataupun jumhur. Kebanyakannya ulama' mengatakan sebegini, ulama' mengatakan sebegini, macam-macam hal berkenaan dengan darah istihadah. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau tak ada sebarang pertanyaan, cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab bersalin, nifas dan juga meninggal dunia pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekadar ini sahaja. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah As.